Setiap minggu kita akan bawakan kepada anda perbincangan mengenai jendela dan hari ini kita akan melihat perbincangan jendela ini menerusi helikopter view ataupun pandangan mata burung melihat bagaimana ia memberi kesan kepada keseluruhan industri di negara. Bukan sahaja industri telekomunikasi kerana sebelum ini banyak kita memberi fokus kepada bagaimana ia memberi kesan kepada telefon dan juga peranti-peranti canggih yang kita pakai seharian. Tetapi ada lagi yang lebih penting, contohnya robotik dan pengangkutan dan sebagainya. Jadi bersama dengan saya setiap minggu kita bersama dengan Dr. Fadlullah Suhaimi Abdul Malik, Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Baiklah, hari ini kita nak membincangkan bagaimana persiapan negara untuk menerima teknologi 5G khususnya kepada secara helikopter view-nya kepada industri-industri lain. Yang sebelum ini kita berbincang mengenai telefon, peranti, tab dan sebagainya. Jadi Dr. Fazul kita mulakan dahulu secara ringkasnya. Selain daripada komunikasi dan juga rangkaian telekomunikasi yang kita pakai, telefon dan sebagainya, apa lagi teknologi-teknologi yang lain yang perlukan teknologi 5G ini dalam industri negara? Terima kasih. Assalamualaikum. Sebenarnya bila kita tengok industri ni, banyak industri akan menggunakan pakai pelbagai teknologi. Ya, kalau kita tengok industri kata pertanian, industri kata oil and gas dan sebagainya. Biarlah saya bagi senario dalam industri minyak. Ya, kita biasa dengar orang kata terpaksa pergi ke pelantar minyak, okey, untuk bertugas di sana, duduk 2 minggu lepas tu balik. Okay. Dan kita juga dengar orang bekerja di pelantar minyak kena periksa pelbagai kata peralatan di sana. Ianya bahaya ya, dan memakan banyak isu-isu tentang keselamatan juga. Tetapi itulah tugasan seharian seseorang yang bekerja di sana. Bayangkan dengan teknologi, ya. Bilangan orang yang perlu ke sana tidak seperti biasa. Kerana yang pergi hanyalah mesin. Ya, jadi bila ada mesin, kita boleh hantar drone ke, ataupun kita menggunakan pakai sensor-sensor yang ada di pelantar tersebut. Dan kita juga boleh menggunakan pakai peralatan seperti robot. Ya, yang tidak di mana robot tu bolehlah bergerak di atas pelantar seakan seorang manusia bergerak untuk memeriksa peralatan. Dan kita boleh juga buat pemantauan pelantar tu menggunakan pakai video dan sensor. Jadi ini adalah teknologi yang boleh diletakkan di pelantar untuk mengurangkan bilangan orang ke sana, meningkatkan keselamatan dan mengurangkan kos untuk mendirikan sesuatu pelantar. Ya. Dengan itu, untuk melaksanakan ataupun menggunakan pakai teknologi itu di pelantar tersebut, ia memerlukan satu rangkaian untuk menyambung kepada ibu pejabat. Dan rangkaian itulah yang kita kata rangkaian 5G bersamaan dengan rangkaian fiber optik. Ya, itu yang kita cerita 5G industri ini. Bayangkan kalau dulu orang bekerja kat pelantar kata 200 orang. Sekarang yang perlu kerja kat pelantar mungkin 3-4 orang saja. Ya, jadi kos untuk berniaga tu, untuk operasi kurang. Kos untuk membangunkan pelantar pun kurang sebab saiz pelantar tu mungkin akan kecil. Jadi syarikat seperti katalah Petronas, Shell yang memang inilah syarikat-syarikat gergasi dalam industri minyak, mereka tidak akan mempunyai kos untuk beroperasi yang tinggi dengan penggunaan teknologi baru ni. Dan itu hanya satu teknologi. Banyak lagi industri-industri lain yang akan menggunakan pakai teknologi. Ya, jadi pentingnya untuk kita mempersiapkan negara kita ke arah negara yang mempunyai teknologi 5G. Jadi misi untuk menjadikan telekomunikasi sebagai utility ketiga kini giat dilaksanakan. Jadi sehingga kini bagaimanakah perkembangan untuk kita capai misi tersebut? Kita memberi ruang untuk mencapai sasaran itu dalam masa 12 bulan. Ini orang kata satu sasaran yang 12 bulan daripada bulan 9 tahun inilah. Okey. Ya. Dan dalam keadaan lebih kurang 4 bulan setelah kita umumkan tentang program ni, alhamdulillah semalam kita telah dimaklumkan yang negeri Pulau Pinang telah menjadikan telekomunikasi ini utility ketiga. Okey, jadi Pulau Pinang telah mengorak langkah.
Negeri Kedah pun telah pun mengumumkan tempoh hari. Johor telah pun diumumkan di Dewan Undangan Negeri Johor semasa pembentangan bajet 2021, dan juga Melaka yang telah pun membuat pengumuman melalui Majlis Digital Melaka. Jadi ada lagi beberapa negeri yang masih belum lagi. Ini kita akan susul, tapi alhamdulillah kesemua menteri besar dan ketua menteri negeri telah menerima baik cadangan ini, dan mereka sendiri juga sedang mengusahakan untuk mempercepatkan perbincangan dan juga kelulusan polisi tersebut di peringkat negeri masing-masing. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan sesebuah PBT itu memberi kelulusan terhadap apa yang diusahakan ini? Dia ada dua. Satu kita lihat di peringkat negeri. Ya, bila kita ceritakan tentang telekomunikasi, dan kita kena juga lihat dari segi pelaburan. Sekarang industri tidak akan melabur sekiranya tiada rangkaian. Dia kata dia masuk sesebuah negeri, tanya rangkaian sini okey tak okey? Kalau tak okey, dia kata terima kasih ajalah. Dia pergi tempat lain yang okey. Ya, itu nombor satu. Jadi di peringkat negeri ia akan menyediakan pelaburan. Nombor dua, di peringkat PBT, bila dia melaksanakan polisi negeri tersebut, ini akan meningkatkan dan merancakkan ekonomi setempat. Sebab apabila kita mempunyai kerangkaian yang elok, pembangunan setempat itu akan meningkat. Jadi PBT, bila bayangkanlah PBT kalau katakan dia banyak perniagaan, dan perniagaan itu mempunyai premis, dia dapat lesen perniagaan. Kalau ramai orang duduk situ, dia dapat tukar pintu dan pelbagai lagi pendapatan untuk PBT. Jadi dengan mempercepatkan pelaburan rangkaian, ia juga akan mempercepatkan pembangunan setempat, dan ini akan meningkatkan pendapatan PBT juga. Jadi itu dari segi kerjasama antara PBT. Jadi kalau kita lihat juga dalam apabila kita membangunkan sesebuah teknologi, saya rasa sektor swasta juga tidak boleh kita pandang enteng. Jadi bagaimana kerjasama mereka untuk mempercepatkan teknologi ini? Dia kata ini adalah satu relationship yang simbiotik, ya. Maknanya satu tidak boleh hidup tanpa seseorang. Di mana kalau PBT melaksanakan kelulusan dengan cepat, maka pihak swasta akan melabur juga dengan cepat. Kerana bagi pihak swasta, time is money. Betul. Jadi kalau mereka dapat melabur dengan cepat, maka rangkaian dapat dibangun dengan cepat. Pengguna seperti kita akan menggunakan pakai rangkaian tersebut, maka dia akan mendapat pendapatan. Dan kelulusan PBT yang cepat akan membawa pengguna seperti kita ke kawasan tersebut. Jadi dia kedua-dua ni akan bermain bersama. Jadi kami di pihak MCMC, ini kita macam jadi Tok Kadi lah. Kita kena pastikan yang ini dengan yang ini boleh bercakap. Dia bercakap tu sama-sama bercakap, jangan bercakap. Dan bila mereka dua-dua bercakap, maka pelaksanaan boleh dapat cepatkan. Jadi bagi kami kedua-dua adalah rakan niaga yang akrab. Yang akrab, ya. Kerana tanpa PBT kita tak boleh melaksanakannya di lapangan. Tiada pihak swasta, maka tiadalah pelaburan. Jadi kalau yang ini tak jalan, yang ini tak jalan, kami pun tutup kedai lah. Ya, itu cerita tentang tutup kedai ni. Sebelum tutup kedai itu kita kena tahu jugalah kualiti seorang pengguna. Apabila saya rasa segala jenis teknologi yang telah diadaptasikan di sesuatu kawasan, perlu kita ambil kira di hujungnya sekali bagaimana pengguna itu merasakan kehadiran teknologi tersebut, sama ada yang memberi penambahbaikan terhadap kehidupan ataupun tidak. Jadi bagaimana MCMC melihat perkara ini di hujungnya, yang penting pengguna itu berpuas hati. Ya, sebab kita kata dari awal sekali, kita kata dalam program jendela ni kita akan melihat dari kualiti pengalaman. Jadi bila kita kata kualiti pengalaman, apa dia? Seperti tadi kita tengok video Mutu. Ya, Mutu dia boleh duduk ke atas, dia okey. Dia turun bawah ke dapur, tak okey. Maka kualiti pengalamannya di rumah tidak menyeluruh. Okay, jadi tapi dia melanggan sesuatu perkhidmatan, ya. Jadi kita kena juga memberi pendidikan kepada pengguna, apakah mereka perlu lagi pakai peranti-peranti lain untuk memastikan pengalaman tu menyeluruh, ya. Jadi macam tadi kita nampak dalam video, kita kata menggunalah pakai mesh wifi di rumah. Jadi dia dapat perkhidmatan jalur lebar talian tetap, tambahkan mesh wifi di rumah, setiap bilik dalam rumah dia akan mendapat
sambungan internet yang baik. Jadi pengalaman dia baik di bilik nombor 1 ke bilik ke dapur ke, pengalaman dia serata. Itu dia kata di penghujung, ya. Dan di pihak MCMC, bila orang kita tengok sebagai proxy, kalau pengalaman tu tinggi, pengalaman orang suka, maka kita tak akan komplain. Betul. Jadi bilangan aduan akan turun. Buat masa ni bilangan aduan itu tinggi sebab pengalaman pengguna tidak memuaskan. Dia kata saya nak try ni, tengok video tak jalan. Saya nak call orang, asyik drop. Apa lagi? Komplain lah. Jadi kalau bilangan aduan itu turun, maka kita boleh kata hasrat atau objektif untuk meningkatkan pengalaman pengguna telah pun tercapai. Jadi dalam situasi sekarang apabila teknologi rangkaian ini dipertingkatkan, saya rasa persaingan antara setiap provider memberikan extra gigabyte kepada penggunanya. Yeah. Jadi adakah apabila teknologi 5G ini dilaksanakan, ia akan melibatkan peningkatan kos sedikit kepada pengguna ataupun bagaimana ia akan diserap, itu bagaimana? Kalau kita ambil secara amnya, setiap peningkatan teknologi akan ada peningkatan kos, ya. Contohnya lah, kalau kita nak pergi daripada point A ke point B, dulu kita pakai kapcai, kos dia berapa? Dah ada duit sikit beli MyV, kos dia berapa? Ada duit lebih sikit beli kereta besar lagi. Betul. Tapi masih lagi daripada point A ke point B. Ya. Jadi tiap kali kita kata mengguna pakai teknologi yang lebih tinggi, ada kos dia sedikit, ya. Tapi kalau kos tu tidaklah terlalu tinggi dan kita berkemampuan, contohnya lah, kata hari ini saya nak dapatkan perkhidmatan, saya membayar untuk perkhidmatan tu lebih kurang katalah RM30 sebulan. Ya. Dengan 5G mungkin saya kena bayar RM40 sebulan. Tetapi nilai yang saya dapat lebih daripada RM10 yang saya tambah tu sebagai kos saya. Jadi kita kena lihat apakah yang kita boleh nikmat dari segi pengalaman. Tadi Rizwan tanya pengalaman. Paling senang kalau saya menggunakan pakai telefon bimbit, kalau saya nak tengok YouTube lah, kalau saya menggunakan pakai 5G, tempat perkhidmatan tu tengah mantap kat situ, saya tekan, saya tu dapat tengok. Tapi saya pergi ke tempat lain, tapi bila rangkaian itu tidak mantap, saya tekan, saya kena tunggu dulu. Jadi beza pengalamannya. Jadi kalau kita dapat pastikan pengalaman seperti saya tengok, saya tekan, saya dapat tengok, dapat lihat, maka kalau kita kata bayarlah RM5 lebih sikit, orang tak gaduh. Masalahnya bila pengalaman tak elok, kita suruh bayar dia lebih, marahlah dia. Okey, dalam kita memastikan teknologi 5G ini menyeluruh kepada industri-industri, jadi ada tempat-tempat di Malaysia ini yang boleh dikatakan difokuskan untuk pembinaan teknologi baharu. Contohnya kalau boleh saya katakan macam contoh di Kuantan. Yeah. Kalau dulu banyak kawasan hutan, sekarang banyak dibangunkan teknologi dan juga kawasan industri. Jadi apakah sebenarnya cabaran dari segi kawasan yang sedia ada dan juga untuk membangunkan teknologi 5G di kawasan yang baru untuk dibangunkan untuk kawasan industri? Kita kedua-dua ada cabarannya, ya. Kalau untuk kawasan baru kita kata lebih senang sebab tempat tu baru. Jadi tak adalah peralatan atau infrastruktur lama yang menghadang, ya. Tetapi di kawasan yang setelah sedia ada, mungkin ada kekangan sikit sebab infrastruktur yang sedia ada tu mungkin menjadi penghalang. Tetapi pengguna itu telah pun ada. Untuk kawasan baru, nak buat infrastruktur senang, tapi penggunanya belum ada lagi. Sebab pihak industri belum masuk lagi. Walhal untuk industri taman industri yang telah ada pengguna, dia memang dah ada pelanggan terus. Jadi inilah kedua-dua ada kesukarannya, tetapi kita tak kira kepada kesukaran, kita kena pastikan adakah ini tempat yang kita sasarkan sebagai prioriti. Dan macam tadi Rizwan tanya tentang industri, sememangnya antaranya tempat-tempat yang akan awal mendapat rangkaian 5G adalah taman-taman industri. Sebab di situlah bilangan penggunaan untuk rangkaian yang baru ni lebih tinggi.
Jadi fasa pertama untuk jendela kita nak sasarkan kepada teknologi 4G sehingga 96%. Ya. Jadi fasa pertama ini masih lagi belum lengkap. Selepas itu akan dibangunkan teknologi kedua iaitu teknologi 5G. Sehingga pada hari ini berapa peratus sudah untuk kita mencapai 96% itu yang disasarkan untuk melepasi tahap fasa pertama iaitu fasa 4G. Okey. Kalau kita lihat usaha ni baru masuk bulan ke-6. Ya, dan setiap tahun kita menyediakan sasaran. Untuk sasaran tahun 2020, alhamdulillah kita ada 3 sasaran. Nombor 1 adalah sasaran liputan fiber optik mengikut premis. Kedua adalah sasaran bilangan menara yang telah dinaikkan taraf, dan yang ketiga adalah sasaran menara baru. Ya, antara 3 tu, 2 yang pertama telah melepasi 100% daripada sasaran. Tapi yang ketiga hanya mencapai 93%, iaitu mendirikan menara baru. Ya, dan di sinilah kita memang perlu bekerjasama dengan pihak PBT kerana di sinilah PBT adalah rakan yang paling penting untuk memastikan kelulusan itu dapat dilaksanakan dengan cepat. Ya. Dan untuk sasaran seterusnya, kita untuk contohnya dalam tahun 2021, saya nak bagi semua sasaran, tapi hanyalah bagi satu saja. Contoh sasaran liputan fiber optik mengikut premis, sasarannya tidak kurang daripada 1.2 juta premis untuk sepanjang 2021. Jadi insya-Allah kita akan memastikan sasaran itu dari tahun ke tahun, dan bila kita habis fasa pertama pada tahun 2022, kita akan mencapai apa yang telah kita sasarkan. Tapi yang lebih penting adalah apabila sasaran-sasaran ini semua dicapai dengan baik dan kadang-kadang melebihi daripada apa yang disasarkan, ini adalah satu petanda untuk kerajaan dan juga industri, iaitu rangkaian 5G boleh dipercepatkan adanya. Kalau dulu masa perancangan kita kata okey, kita siapkan semua ni, ceritalah 5G kita cerita dalam tahun 2022. Dengan kejayaan yang kita ada dalam masa 6 bulan ni, maka kita nampak ada momentum. Maka dengan itu kita boleh mempercepatkan perbincangan dan juga peniadaan rangkaian 5G mungkin lebih awal. Maksudnya dari segi kepakaran itu kita ada untuk kepakaran tak ada masalah. Memang kita ada. Yang penting adalah prioriti dan usaha dan fokus sesuatu industri. Ya, dalam konteks ni adalah industri telekomunikasi. Kalau kita suruh dia buat pelbagai benda dalam masa yang sama, dia kata macam kita katalah jack of all trades, master of none. Ya. Jadi kita fokuskan yang untuk Nilu, jadi kita nampak bila dia fokus, dia mencapai sasaran dia. Sasaran tu semua bukan sasaran kerajaan. Yang saya bincangkan, yang maklumkan tadi adalah sasaran pihak industri sendiri. Dan mereka telah mencapai sasaran yang mereka tetapkan sendiri. Dan kami tukang kejar ajalah, dan untuk kita dan juga tolong membantu mempercepatkan penyelenggaraan. Ya, itu dia. Apakah sebenarnya yang dikatakan sebagai teknologi 5G itu mampu untuk membantu industri yang sebenarnya yang mampu untuk merancangkan perkembangan teknologi dan juga ekonomi Malaysia khususnya. Terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita pada hari ini, Dr. Fadlullah Suhaimi Abdul Malik, Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC), setiap minggu bersama dengan kita untuk memberi penerangan tentang perkembangan jendela. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini.